Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Bismillahi ma syaa Allah la quwwata illa billahi ma syaa Allah kullu ni'matin minallah ma syaa Allah. Al khairu kulluhu biyadillah masya Allah la yasrifu su'a ilallah amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT dapat sama-sama kita pada petang ini dalam siri kopi petang kita, kelas online petang ini bersama dengan Kubak Center. Dan hari ini saya menyambung tugasan yang telah dilaksanakan oleh sahabat kita, guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Husni Zainal Abidin, yang sebelum ini telah membaca bersama-sama dengan kita setiap hari Selasa petang. Dalam kelas adab kita membaca hadis 40 akhlak mulia yang disusun oleh Syekhna Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah taala. Alhamdulillah. Jadi yang sama-sama bersama dengan kita pada petang ini, terima kasih. Al-Fadhil Ustaz Husni pun tengah tunggu kelas dia juga, bersama-sama dengan sahabat-sahabat di pejabat. Jadi saya akan take over lah insya-Allah untuk kelas kita di Kubak untuk sambung pembacaan kitab 40 hadis akhlak mulia insya-Allah. Dan saya menjawab salam pada sahabat-sahabat yang memberikan salam di ruangan komen menonton kita pada hari ini. Fadhil Ustaz Husni sendiri, Waalaikumsalam. Gitu juga dengan Kak Elvira, Kak Basita, dan juga sahabat-sahabat kita yang lain. Ya, hari ini ada kopi. Hari ini ada kopi. Dah sebut, kita minum lagi lah. Bismillah. Jadi hari ini saya bancuh kopi mocha. Mocha ke mocha ke, tak tahu macam mana nak sebut dia. Ya, kopi campur dengan koko. Ya, dia jadi mocha. Jadi insya-Allah lah sambil-sambil santai-santai petang ni kita dengarkan hadis Nabi SAW yang mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat insya-Allah. Baik, hadis yang ke-10 sebenarnya. Hadis yang ke-10, 10 ke 9 ni? 9. Ya, 9. Okey. Baik, jadi insya-Allah kita sambung hadis yang ke-9. Qala al-musannifu hafizahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Okey, hadis yang ke-9 yang bertajuk bertimbang rasa terhadap pekerja dan juga pembantu. Anil Ma'rur ibn Suwaid radhiyallahu anhu qala ra'aitu Aba Dzarr radhiyallahu anhu wa alaihi hullatun wa ala ghulamihi mithluha fasa'altuhu an dhalika fadhakara annahu sabba rajulan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ayyarahu bi ummihi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innaka mar'um fika jahiliyatun hum ikhwanukum wa khawlukum ja'aluhumullahu tahta aydikum faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul wa yalbishu mimma yalbas wa la tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum fa'ainuhum. Muttafaqun alaih. Artinya daripada Ma'rur bin Suwaid radhiyallahu anhu, kata beliau, aku melihat Abu Dzarr radhiyallahu anhu memakai satu pakaian dan hambanya pun memakai pakaian yang sama nilainya. Jadi hamba ni adalah pembantulah kepada tuannya. Tuan, bos dengan kuli pakai baju yang sama nilai.
Lalu aku bertanya kepadanya tentang yang demikian itu. Lalu Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyebut bahawa dia dulu pernah mencela seorang lelaki pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan segala keaiban ibunya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, sesungguhnya engkau masih lagi mempunyai sifat-sifat jahiliyah. Jahiliyah ni maksudnya susah dia nak berubah daripada sesuatu keadaan yang dia sudah lama berada daripada itu. Jadi orang Arab jahiliyah ni banyak juga sifat-sifat dia yang dia kekal bersama dengan itu, dan sifat jahiliyah ni sampai sekarang pun ada lah. Walaupun sudah moden, tapi sifat jahiliyah itu boleh jadi ada pada diri seseorang. Maknanya tak nak berubah daripada kejahilannya. Wahai Abu Dzar, jadi Nabi tegur, kamu maki orang, seorang lelaki ni adalah hamba dia lah. Dia maki di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia maki hamba dia. Jadi Nabi tegur, wahai Abu Dzar, mereka itu, iaitu hamba-hambamu ataupun pembantu-pembantu kamu itu, sebenarnya adalah ikhwanukum. Mereka itu adalah saudara-saudara kamu. Kan bukan orang lain, saudara-saudara kamu. Dan juga penolong-penolong kamu. Allah Ta'ala telah menjadikan mereka itu terpaksa tunduk di bawah perintahmu. Jadi sebagaimana yang saya sebut juga pada pagi tadi, tak silap saya, ataupun semalam, saya pun tak ingat, dalam siri kuliah kita yang lalu juga kita sebutkan, Allah Ta'ala menjadikan rezeki orang berbeza-beza, hamba Allah di atas muka bumi ni adalah untuk menjaga ekosistem. Jadi ada orang yang dia berada pada keadaan yang baik dalam kedudukan hidup dia, baik daripada segi keuangannya, daripada segi status kebangsawanannya, ataupun daripada jawatan yang dia jawat di tempat kerja, ataupun daripada segi status dia di kalangan masyarakat, mungkin pemimpin daerah, mungkin pemimpin negeri, mungkin pemimpin negara. Kalau di zaman Nabi mungkin lebih besar lagi daripada itu, khalifah-khalifah yang memegang kepada beberapa negara yang menjadi jajahan kepada umat Islam. Itu khalifah pada zaman itu. Maknanya pemerintah ni tengoklah dia perintah apa. Jadi berbeza-beza setiap orang itu, dan di bawah pemerintahan itu ada ra'i dan ada ra'iyah. Ra'i ni makna pemerintah lah, ra'iyah ni rakyat. Ada yang diperintah. Maka akan ada kedudukan dalam masyarakat itu, pastinya akan ada berbeza-beza. Baik daripada segi pangkatnya, ada orang pangkat tinggi, ada orang pangkat rendah. Begitu juga daripada segi hartanya, ada orang yang harta banyak, ada orang yang hartanya sedikit. Ada orang yang kedudukannya, hidupnya hanya kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Ada orang yang dia kais satu pagi, ada makan untuk 30 tahun. Kan ada orang macam itu. Maksudnya berbeza. Berbeza. Maka Nabi SAW tegur. Tegur kepada Sayyidina Abu Dzar, kata kamu ni, itu kan saudara-saudara kamu. Allah Ta'ala menjadikan mereka terpaksa tunduk di bawah pemerintahanmu. Kamu tu jadi sebab untuk mereka cari rezeki. Jadi mereka terpaksa tunduk lah. Kalau yang jadi hamba, memang dia tak ada pilihan. Dia adalah milik tuan dia. Jadi tak boleh dia ke mana-mana, melainkan memang dia adalah milik tuan dia. Dia tidak hidup merdeka, melainkan apa yang diberi oleh tuan dia, maka yalah, dia terpaksalah hidup macam tu di bawah perintah kamu. Oleh itu, sesiapa yang ada saudaranya di bawah kekuasaannya, bila Allah Ta'ala dah bagi kekuasaan itu, maknanya kita ni ada pembantu, ada penolong. Kan? Ada juga di kalangan sahabat-sahabat dulu yang tak ada hamba, maknanya dia bekerja, orangnya pun senang, maknanya orang kaya, tapi tak ada pembantu. Pada zaman dulu maknanya tak ada hamba yang bantu dia. Semua dia, apa istilah kita dipanggil, one man show lah. Dia bekerja seorang. Ada, kita boleh baca dalam Syama'il, ada hadisnya. Nanti sampai pada babnya, kita akan baca hadisnya. Ada seorang sahabat yang kaya-kaya, tapi tak ada bantu kerja dia. Jadi payah sikit lah dia kerja seorang. Kan? Jadi ada keadaan yang macam itu. Sahabat tu tadi Nabi bagi dia seorang pembantu, seorang hamba. Yang akhirnya hamba tu pun dimerdekakannya. Baik sangat orangnya. Baik sangat orang dia. Abul Haytham, Abul Haytham radhiyallahu anhu. Okey, mana tadi?
Oleh itu, sesiapa yang ada saudaranya di bawah kekuasaannya, maka hendaklah memberi makan kepadanya daripada apa yang dia makan. Ini Abu Dhar ingat ni pesan Nabi ni. Ya, dulu. Mana apa yang dia makan, orang bawah dia pun bagilah makan benda yang sama. Pembantu dia pun bagilah makan. Dan memberi pakaian kepadanya daripada apa yang dia pakai. Dan janganlah kamu membebankan kepada mereka tugas-tugas yang sangat berat. Jadi, timbang rasa dia panggil. Tajuk kita lah. Hadis ini cerita tentang adab majikan. Ya, bila kita jadi majikan, Allah Ta'ala letak ada orang di bawah penguasaan kita yang boleh kita arahkan, ya, yang boleh kita berikan, minta pertolongan untuk dia bantu. Ya, maka dia dah bantu kita, kita timbang rasalah, ya, bagi balik pada dia sesuatu yang baik untuk dia jalani kepada kehidupan. Jangan bebankan kepada mereka tugas-tugas yang sangat berat, yang melampau lah, yang mungkin kadang-kadang tak mampu untuk dia buat. Tapi diseksa kan dalam keadaan itu, mungkin diugut, diberikan dengan ancaman-ancaman yang mungkin berat bagi orang yang berada di bawah kekuasaannya tapi tidak melaksanakan ikut pada perintah dia. Jadi dia zalim lah. Bahkan apabila kamu menyuruh mereka melaksanakan sesuatu pekerjaan, maka hendaklah kamu menolong mereka. Istilah kita pun kalau pemimpin ni dia turun padang. Kan? Padang ni kira tempat rakyat dia berusaha lah. Jadi bila pemimpin tu sama-sama turun padang, peribahasa ataupun pepatah Melayu kita pun sebut begitu. Ya, jadi dia orang bawah akan terasa seperti orang atas ni dia kebersamaan dia sama dengan kita. Oh, dia bukan hanya arahkan kita saja, tapi dia pun sama-sama ambil pot, sama-sama ambil untuk dia bantu kepada memudahkan orang bawah dia. Walaupun sebenarnya dia pun tahu, orang bawah pun tahu, ya, bahawa kerja tu memang sememangnya akan dibebankan kepada mereka. Tapi bila ada, ya, pemimpin mereka turun padang dan dilihat bekerja bersama-sama dengan mereka, maka di situ akan ada satu kelembutan yang ada dalam hati pekerja, ya, bahawa mereka merasakan majikan mereka bersama-sama dengan mereka membantu mereka. Walaupun mungkin sedikit. Kalau istilah kita sekarang ni, wakil rakyat tu dia bekerja bersama-sama lah. Walaupun dia wakil rakyat, maknanya dia bekerja juga bersama-sama, bantu masyarakat, dia turun padang. Bukan dia turun padang bawa cangkul ada reben je lah istilah dia. Cangkul ada reben kan. Dia datang rasmi, cangkul tu ada reben, maknanya lepas tu angkau orang lah kerja mencangkul ni. Kan? Maknanya dibiarkan sahaja sedemikian tanpa adalah, ya, apa yang dia bantu daripada sudut, berbagai-bagai sudut yang dia boleh tengok. Ya. Jadi ini pesan Nabi SAW kepada Sayyidina Abi Dhar, yang mana beliau ingat sampai orang tengok dia dengan hamba dia ataupun dengan pekerja dia, pembantu dia, ya, kalau pakai pakaiannya mahal, maka pembantu dia pun pakai juga, ya, pakaian yang sama mahal dengan dia. Istilahnya beginilah, contoh mudah kan. Kita ada pembantu rumah. Ni bolehlah majikan ni, dia macam-macam lah pembantu rumah. Ada kalau di office, ya, ada pegawai-pegawai dia, ada kaki tangan sokongan dia. Macam-macam orang-orang yang berada di bawah kita, majikan dan pekerja ataupun pembantu. Jadi boleh bayang tak kalau kita ada sesuatu syarikat ataupun ada sesuatu organisasi yang kita pimpin, tapi tak ada siapa langsung yang membantu di bawahnya, maka akan sukar untuk jalankan kerja. Secara personally, saya mengongsikan perjalanan Kubak Center. Saya tidak keseorangan. Kalau saya saja yang menjalankan Kubak Center, takkan jadi sebagaimana Kubak Center yang ada pada hari ini. Saya ada sahabat rapat saya, Al-Fadhil Ustaz Husni, yang banyak membantu. Begitu juga dengan guru-guru saya yang membantu. Kami mulakan dengan kami berdua sahaja. Berapa banyak sangat orang yang kami dapat tasmik, orang yang dapat talaki ni baca Quran dengan kami, dalam keadaan hanya kami berdua saja yang menjalankan. Itu di awal-awal penubuhan Kubak Center, ketika mana kita menyewa di Jalan Reko, sewa bilik pejabat sahaja. Sangat kecil bilik itu. Dan kita waktu mula-mula dulu pun sampai penuh kan bilik itu, dan bersilih ganti bertalaki itu hanya dengan saya dan Ustaz Husni saja, 2 orang. Apabila kita pindah menumpang di Surau Al-Ikhlas, Seksyen 4 tambahan, kita dapat kembangkan lagi, dan kita
bersama-sama dengan kita juga adalah guru-guru talaqi yang membantu saya. Ya, bersama-sama juga tasmid. Jadi kita dapat perbanyakkan lagi, buka 3 kaunter, buka 5 kaunter, ya, buka 7 kaunter, hatta pernah kita buka sampai 8 kaunter. Ini guru-guru kita yang membantu, ya, Quba Center. Sehingga lebih ramai orang yang dapat datang tasmid. Ya, satu hari kita buka sesi, ya, sehingga 30 ke 40 orang yang dapat tasmid, daripada 5 hingga ke 8 orang. Jadi manfaat itu dapat diluaskan. Kenapa dapat diluaskan? Kerana ada yang membantu. Kalau stay saja saya dengan Ustaz Husni, takkan ada sebagaimana yang kita ada pada hari ini. Maka saya berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan, Allah hantarkan orang-orang baik yang bersama-sama dengan saya. Dan untuk manfaatnya kepada tuan-tuan dan puan-puan juga. Begitu. Ya, dan saya berterima kasih juga, selain bersyukur kepada Allah Ta'ala, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tak reti berterima kasih kepada manusia, hakikatnya dia tidak pun pandai bersyukur kepada Allah. Ya, maka orang-orang yang bersama bantu kita hargai, kita ucapkan sangat-sangat berbanyak-banyak terima kasih. Ya, jadi itu melunakkan hati orang-orang untuk membantu, untuk bersama-sama dan rasa, ya, bahawa mereka itu dihargai, ya, dengan mereka juga dibantu, ya, daripada sudut apa yang boleh dibantu. Maka di sini Nabi SAW bagi tahu, janganlah kamu beza-bezakan sangat. Kamu pakai harga barang ratus ribu, yang dia baju dah koyak-koyak kamu tak tukarkan. Ya, sedangkan baju kamu yang harga ratus ribu tu, dia yang ironkan. Kan begitu. Tengok saja, ya, pembantu dia tu bajunya compang-camping, ya, seluar koyak-koyak. Kadang-kadang anaknya, kalau dia pun mungkin dia tak tunjuk, tapi dia tak mampu beli untuk anaknya. Anaknya kasut sekolah sepasang je. Kita tak pernah ambil tahu. Kita cuma nakkan perkara yang untuk kita saja selesai dibantu. Tapi kita tak lihat apa yang kita boleh bantu kepada dia. Maka kita lihat. Ya, tukar masak kita contohnya, ya, ada di rumah, bantu rumah tolong masakkan untuk kita. Dia tadi kita belikan lauk yang mahal-mahal, kita suruh dia goreng, kita suruh dia belajar, kamu masaklah apa lamb chop ke, kamu masaklah ikan steam ke, apa yang, ya, kita bagi dia lauk yang mahal-mahal, ya, kita makan tinggal tulang saja. Yang dia kita bagi apa, roti gardenia saja. Kamu cicahlah dengan kopi, dengan mocha pada petang ni. Jadi sebut kopi, kita minum dulu. Bismillah. Yang ni saya tak boleh sedialah untuk tuan-tuan. Pasal jauh, kan? Buatlah kopi masing-masing di dapur masing-masing. Okey, mana tadi? Jadi dia yang tolong goreng, dia yang tolong masak, dia cium baunya. Tiba-tiba kita tak bagi dia rasa langsung. Ya, di mana timbang rasa kita? Di mana sensitiviti kita? Kan dia yang tolong goreng, dia yang tolong iron baju tu, tiba-tiba baju dia sendiri koyak rabak pun dia tak mampu nak ganti. Ya, maka itu adalah kurang rasa timbang rasa. Ya, mentang-mentanglah dia tu bos, kan, ikut suka saja dia nak zalimi. Mereka tu pun manusia juga. Mereka pun manusia. Cuma bezanya, sebagaimana yang Nabi SAW sebut dalam hadis ini, Allah Ta'ala menjadikan mereka itu terpaksa tunduk di bawah pemerintahan kamu. Istilah dia Allah takdirkan. Sekarang ni kamu duduk atas, maka ada orang bawah kamu. Kan? Itulah takdir Allah pada kehidupan kamu. Kamu Allah bagi special kedudukan, kamu duduk atas. Ada orang bawah kamu. Itu takdir Allah kepada diri kamu. Cuba kamu fikir kalau Allah terbalikkan. Boleh tak Allah tak nak takdirkan diterbalikkan? Kalau kamu duduk bawah. Bila kamu duduk bawah, maknanya ada orang atas kamu. Dan kamu boleh bayang kalau dikala waktu kamu sedang, maknanya berada di atas dan kamu zalimi orang di bawah kamu, ya, tidak mustahil kalau Allah Ta'ala letakkan terbalik, kan Allah uji pula. Dia pula jadi ketua kamu. Kan waktu kamu jadi ketua dia, kamu buat macam mana? Dan pepatah pun katakan dunia ni macam roda. Ya, kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah, dia berpusing macam tu. Kan yang atas tu satu ketika bila nak bagi berjalan, dia sudah di bawah. Nanti ada satu ketika Allah Ta'ala boleh naikkan balik, dia duduk berada di atas. Jadi kita apabila sudah berada di atas, fikir tentang orang bawah.
Apabila kita berada di bawah, fikirkan kemudahan untuk orang di atas. Jadi itu sahaja. Kan ujian belaka, orang duduk atas pun ujian juga, orang duduk bawah pun ujian juga. Jadi Allah Ta'ala bukan nak tengok di mana kita diletakkan itu. Kerana itu sudah berada dalam takdir ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi bagaimana kita berinteraksi dengan Allah ketika mana kita berada di bawah, dan bagaimana kita berinteraksi dengan Allah ketika mana kita di atas, yang mana interaksi itu adalah Allah Ta'ala uji kita dengan diberikan hamba-hamba Allah yang berinteraksi dengan kita. Kan? Kita jadi bos, Allah serahkan pembantu kita. Macam mana kamu layan pembantu? Di situ aku akan nilai. Ketika mana kita mungkin bermula daripada bawah, kita jadi kuli, kita ada bos. Bagaimana kita berinteraksi dengan Allah melalui interaksi kita dengan bos kita. Maka di situlah penilaian Allah Ta'ala. Maka apabila kita dah jadi orang atas, bagilah timbang rasa yang patut kepada orang yang di bawah kita. Jadi kita baca sedikit keterangan daripada hadis ini. Sudah menjadi sunnatullah alal ard, di atas muka bumi ini, bahawa manusia mempunyai tingkatan-tingkatan dalam kehidupan dan pekerjaan. Ini saya dah sebut tadi. Ada yang alim, ada yang jahil. Sebenarnya semuanya ujian. Bagi orang yang ada ilmu, ujian dia adalah bagaimana dia nak menjadikan orang yang jahil itu berilmu. Ataupun dia nak mengeluarkan orang yang dalam kejahilan tadi kepada ilmu. Orang yang gelap, teraba-raba dalam gelap mencari jalan. Bagaimanakah orang yang sudah nampak cahaya, ataupun sudah berada dalam cahaya, dia nak pimpin tangan orang yang masih sesat di dalam gua untuk ditarik keluar kepada jalan yang bercahaya. Jadi kepada jalan yang jelas, matlamat yang jelas. Jadi dalam dunia ni ada orang alim. Dalam dunia ni juga ada orang yang jahil, dan ia saling melengkapi. Kalau semua orang jahil, susah. Siapa yang nak mengalimkannya? Dan kalau semua orang alim, siapakah lagi yang patut didakwahkan untuk dijadikan alim? Siapakah lagi yang patut diajarkan untuk dia jadi tahu? Maka di sana itulah sunnatullah atas muka bumi. Akan ada saja tingkatan-tingkatan dalam kehidupan dan juga dalam pekerjaan. Gitu juga ada yang kaya dan ada yang miskin. Ada pemimpin dan ada yang dipimpin. Ada yang menjadi buruh dan ada pula sebagai majikan. Ini pun kita dah sebut dalam siri kita sebelum ini. Satu syarikat tak akan jadi maju kalau ada 20 CEO. Kan semua orang nak bagi arahan. Maka siapa yang akan buat, akan melaksanakan kepada arahan tersebut? Dia kena ada orang yang bagi arahan, kena ada pelaksana. Barulah selesai kan kerja itu. Dan juga begitulah seterusnya. Inilah sunnatullah untuk menjadikan dunia ini aman dan juga makmur, serta segala kehidupan berjalan dengan lancar. Dan maknanya kita pun tak boleh samakan semua orang. Jadi saya pun kurang setujulah kalau ada orang yang kata semua orang kena jadi Abdul Rahman bin Auf. Begitu kan. Maknanya sampai bila kita nak makan gaji kan. Kadang-kadang slogan-slogan yang begitu. Sebenarnya tak perlu pun. Memang akan ada orang yang tetap dia kehidupan dia lebih selesa dengan makan gaji. Dan ada orang yang kehidupan dia tak boleh makan gaji. Maknanya dia kurang lancar kalau diberi arahan. Tapi kalau dia yang memberi arahan, kepimpinan dia cukup tinggi. Jadi begitulah. Kita tak boleh paksakan semua orang jadi bos. Dan kita juga tak boleh paksakan semua orang menjadi kuli. Kan begitu. Jadi ada orang makan gaji, hidup dia selesa makan gaji. Maka dia makan gaji. Kan ada orang selesa dengan kehidupan yang bebas, ada duit, dia pun guna duit dia untuk hidup. Tak ada duit, dia pun kerjalah untuk cari duit. Dapat duit, dia pakai balik sampai habis duit dia, kemudian dia cari lagi. Dan itulah yang dilakukan oleh sebahagian kan para aulia, antaranya Sayyidina Sahal bin Abdullah At-Tustari. Kan 70 hari dia puasa dan dia boleh hidup hanya dengan 1 dirham, lebih kurang RM50. RM50 hidup 70 hari. Boleh bayang 70 hari, 3 bulan lebih tak? 3 bulan dekat 4 bulan dengan RM50. Dia melazimi kepada puasa. Kemudian bila duitnya habis, yang RM50 tadi habis, dia pun pergi kerja, tanya pada orang, bagaimana hari ni aku tengok kamu punya keledai ni duduk tarik penggiling. Jadi aku nak tanya berapa upah sehari menarik
Maknanya kamu punya kos kamu dapat daripada kedai ni untuk kiranya upah dia lah. Berapa untuk satu hari tarik pengiling ni? Untuk buat. Biasanya roti dulu kan, dia ada pengiling. Jadi, kata orang tersebut, 1 dirham. Ya, modal aku untuk, maknanya aku bayar kepada orang yang nak buat kerja tarik pengiling ini adalah 1 dirham sehari. Maka dia kata, hari ni bagi kedai kamu rehat, kamu bagi aku yang tarik dan kamu bayar kepada aku 1 dirham. Maka dia lakukan. Dan dia lakukan dan akhirnya satu hari selepas selesai buat kerja tu dapat 1 dirham. Dia kata inilah nilai kehidupan selama lagi 4 bulan. Jadi keadaan yang sebegitu, itu para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata dia perlukan 15,000 sehari ke untuk dia hidup, bahkan 4 bulan dengan RM50. Jadi takkan sama, semua orang takkan sama keadaan mereka. Ada orang yang selesa dengan kehidupannya begitu, maka begitulah dia. Dan kita tak boleh samakan diri kita dengan kehidupan orang lain. Kan? Kita kena jadi kaya ni dalam kehidupan kita ni. Barulah bahagia kehidupan kita. Tak semestinya. Tak semestinya. Kan? Kita kena jadi golongan diraja, golongan bangsawan ni untuk kita dapatkan kebahagiaan. Kalau sungguh itu dia punya jaminan dia, maka takkan berlaku, takkan adanya orang seperti Sayyidina Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham seorang tokoh sufi yang asalnya adalah putera mahkota. Putera mahkota ni putera raja lah. Yang tinggal dalam istana, yang tunggu masa untuk naik tahta, tapi dia lari daripada istana. Ya, kemudian dia hidup dengan kehidupan tasawuf, dengan kehidupan sufi yang sangat sederhana. Bila orang tanya, apakah kebahagiaanmu wahai Ibrahim? Apakah momen yang paling bahagia bagi kamu dalam hidup kamu? Maka apabila dijawab oleh Ibrahim bin Adham, adalah momen yang paling bahagia dalam hidup aku bila aku ditendang keluar oleh Tok Siak dalam satu masjid. Ya? Dia lari daripada istana, maknanya lari daripada kehidupan yang serba mewah, dengan cahaya, dengan ni apa semua. Dia lari daripada kehidupan itu dan dia duduk tidur di kaki 5 masjid. Dia duduk tidur dalam masjid sampai pada waktu subuh. Tok Siak buka pintu, tengok ada orang tidur di situ, nak suruh tepi lah. Nak suruh tepi, maka dia tendang. Tepi. Pergi tidur kat tempat lain. Jadi dimarah oleh Tok Siak tadi kerana maknanya mungkin halang laluan ataupun mungkin tidur dalam masjid sebab dah nak masuk waktu subuh. Dia kata momen itu adalah momen yang paling membahagiakan aku, kata Ibrahim bin Adham. Kan? Kerana apa? Kerana kalau orang ni kenal siapa aku, dia pasti tak akan buat begitu. Jadi kehidupan yang tidak dikenali oleh sesiapa makhluk, itu adalah kehidupan bagiku yang paling membahagiakan. Yang kita duk berangan, kalaulah aku jadi raja, kan? Sampai ada lagu kan, kalau aku kaya. Kalau aku kaya, hari-hari hari raya, kan? Kalau aku kaya, hari-hari hari raya. Bil-bil jiran tetangga, semua aku belanja. Sekarang ni pun, kalau orang kaya pun dia fikir panjang lah. Nak bayarkan bil sendiri pun garuk kepala. Nak bayarkan bil jiran-jiran pula. Ceritanya, oh kalau. Ya, jadi kita merasakan kita berangan, oh kalau aku jadi putera raja, dapat satu istana. Putera raja sendiri dah duduk dalam istana, keluar daripada istana. Ya, dan kehidupan yang paling membahagiakan bagi dia adalah aku tidak dikenali oleh orang dan aku tidak diangkat-angkat, dihormat. Ya, kalau istilah kita sekarang ni dibodik-bodik, dijilat-jilat macam tu kan. Di kehidupan macam tu, kehidupan yang dia rasa inilah kehidupan yang membahagiakan. Jadi tak semua orang pun sama. Kita tak boleh kata bahawa inilah satu-satunya jalan kepada kebahagiaan. Aku ni jadi orang yang makan gaji ni tak pernah bahagia. Aku kena jadi raja. Aku kena jadi orang yang begini. Tidak. Kita tahu bahawa setiap daripada kehidupan kita yang Allah letak dalam ekosistem ataupun sunnatullah di atas muka bumi ni pasti ada fungsi dia. Dan fungsinya adalah terlibat juga dengan orang yang lain. Macam saya dah sebut sebelum ini. Kita duduk dalam pejabat kita mungkin harga ratusan ribu. Mungkin desainnya, perabot-perabot di dalamnya mahal-mahal. Tapi
harta ratusan ribu pun perabot dalam rumah kita, kalau tak ada orang yang nak kutipkan sampah daripada makanan yang kita makan ataupun sampah yang ada dalam rumah kita, maka takkan ada orang yang sanggup untuk duduk di dalam rumah walaupun rumah tu harga 4 juta. Harga 4 juta rumah tu tapi tempat pelupusan sampah. Maknanya kita makan sampah kita buang, tak ada orang yang sanggup kutip. Kita kata kerja ni kerja jijik contohnya. Ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang bawahan saja. Lalu kita pula menilai orang, kita kata tak patut ada orang-orang bawahan ni. Semua orang patut jadi kaya. Kalau semua orang jadi kaya, siapa nak buat kerja orang-orang yang maknanya yang bawahan? Maka ada orang yang berbahagia walaupun kerjanya hanya mengutip sampah. Bahkan kebahagiaan itu juga bukan dinilai daripada kebahagiaan dunia semata-mata. Ada pengutip sampah di Masjid Nabawi, seorang wanita yang akhirnya dijanjikan syurga oleh Rasulullah. Dalam satu hadis disebutkan Nabi hadir ke kubur dia, Nabi bercakap dengan dia walaupun dia dalam kubur, dan Nabi marah bila Nabi tanya, mana fulanah, mana perempuan ni yang selalu ni? Oh, sahabat kata dah lama meninggal lah Rasulullah. Nabi marah, kenapa tak bagi tahu aku? Ialah dia bukan siapa-siapa. Dia bukan somebody, dia hanya seorang cleaner saja, istilah kita. Cleaner saja yang membantu bersihkan masjid Nabi. Nabi marah dia, tunjuk aku di mana kuburnya. Maka dibawa dan Nabi solatkan jenazah dia di situ. Kemudian Nabi bercakap dengan dia di dalam kubur. Nabi di atas kubur dan dia bercakap dengan jenazah itu. Sehingga sahabat tanya, dengar ke tu ya Rasulullah? Bahkan Nabi kata, bahkan dia lebih mendengar lagi daripada kamu yang masih hidup ini. Maka Nabi tanyakan, apakah perkara yang paling membahagiakan kamu dalam kehidupan kamu di alam yang seterusnya, yang menyebabkan kamu jadi asbab kamu dapat kenikmatan dalam kehidupan kamu di alam yang seterusnya ini? Jadi Nabi bagi satu kata-kata yang dia ni berbahagia di alam yang dia sedang alami tu, dah ke kubur, dah meninggal dah pun. Hidupnya biasa-biasa saja, hanya sebagai tukang cuci di Masjid Nabi. Apa yang menyebabkan kamu sampai dapat nikmat kamu sekarang ini? Maka wanita itu menjawab, adalah daripada amalanku yang membersihkan masjid. Simple je kerja dia, bersihkan masjid saja. Tak mungkinlah orang yang bantu bersih masjid ni gaji 100,000 sebulan. Dan dia pun tak mungkinlah menghadapi satu kehidupan yang dengan pangkat yang tinggi. Tapi bahagia di sisi dia adalah bahagia akhirat. Bahagia di sisi dia adalah apabila melihat orang yang hadir ke masjid dapat beribadah dengan baik kerana masjid bersih. Jadi itu adalah suatu perkara yang kita kena lihatlah. Bila kita berada di atas, kita tengok, kita kena berterima kasih pula sebenarnya pada orang-orang yang di bawah kita. Satu amalan yang baik adalah kadang-kadang ini kita boleh buat. Kita ni sombong, selalunya sombong. Jadi ada sahabat-sahabat kita yang bekerja sebagai dengan lori sampah kan. Lori kutip sampah yang dijadualkan mungkin 3 hari sekali, 2 hari sekali datang di taman kita ataupun untuk kutip sampah-sampah yang kita longgok di hadapan rumah kita lah, plastik-plastik sampah tu. Kadang-kadang bertembung, kita duduk luar, baru nak keluar, lori pun datang untuk ambil sampah. Jadi ketika mana mereka kutip tu, pandang muka mereka dengan senyuman dan ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih. Terima kasih ya, tolong ambil sampah ni. Kalau waktu tu kita rasa kita nak bersedekah, sedekah lah. Tahu dah timing dia nak lalu kan. Bagi nasi lemak, belikan sikit, 2 bungkus lebih. Baru RM1.50 kali 2, RM3. Tahu yang biasanya datang kutip ni 2 orang. Kan? Datang dia bagi tu, bagi. Kan? Ni, ambil lah ni, minum sikit, air kotak ke, bagi apa. Ucapkan terima kasih. Terima kasih. Maka mereka akan rasakan satu penghargaan. Kerja kita ni tak ada siapa pun nak pandang. Walhal sebenarnya kerja itu adalah kerja yang cukup penting sehingga kita tak mampu nak hidup kalau mereka tak jalankan kerja mereka. Tak mampu nak hidup. Siapa nak hidup? Duduk dalam sampah. Kan? Jangan kata yang tak dikutip di luar tu. Kita yang dalam rumah pun. Kan? Itu kerja suami lah biasanya. Kan? Jadi abang buang sampah abang dah busuk dah kat dapur tu. Nantilah. Baru lepas makan ni kenyang lagi. Bau sampah tu busuk kan. Saat kita keluar balik apa yang kita makan. Saat lagi, duduk dah bertumpuk dah daripada 1 plastik jadi 2 plastik, daripada 2 plastik jadi 3 plastik. Kan? Jadi bising lah, orang rumah bising. Abang sampah tu busuk dah, nak masak pun tak lalu dah. Pergilah hantar sampah tu keluar. Kita pun malas juga.
Kan panggil anak. Abang Long, Kak, tolong angkat. Tu bawa sampah tu buang dekat tong sampah luar dekat depan pagar tu. Buang sampah kat luar. Jadi dalam tempoh PKP baru ni adalah alasan dia orang buat kan. Mana boleh ya? Tak boleh. Hanya ketua keluarga saja yang dibenarkan keluar rumah. Sudah. Kan? Kena ketua keluarga. Jadi anak-anak pun pandai dia tai chi kan. Tak boleh bapak je. Hanya ketua keluarga yang dibenarkan keluar rumah. Bapak jugalah yang kena buang sampah. Tak kisahlah. Tapi yang pastinya kita tak mampu untuk hidup dalam sampah. Maka kita hargai orang-orang yang dah tolong kita. Tolong kutipkan sampah di rumah kita. Kan? Jadi itu pekerjaannya mungkin tidak besar gajinya. Tapi manfaatnya sangat-sangat kita harapkan. Maka kita bertimbang rasalah dengan mereka. Seandainya manusia di dunia ini semuanya kaya, maka siapa yang mahu disuruh buat kerja yang rendah seperti mencuci longkang, menyapu sampah? Begitu pula kalau manusia yang ada di dunia ini semuanya miskin, siapa pula yang akan membangunkan negeri? Terbalik pun tak kena juga. Kalau begitu Ustaz, kalau Ustaz kata pentingnya kerja sapu sampah ni, biarlah semua orang kerja jadi penyapu sampah. Tak jadi juga. Siapa yang nak memakmurkan negara, membangunkan negeri? Yang nak jadi majikan tu siapa? Yang nak bayarkan gaji orang tu siapa? Yang ada staff 200 orang, mulut dia untuk disuapkan, yang pening kepala saban hari macam mana nak datangkan keuntungan pada syarikat, untuk tanggung berjuta-juta yang dia perlu bayar kepada orang di bawah dia. Itu kena ada juga orang yang berpemikiran macam itu untuk uruskan. Jadi itulah. Dan begitulah seterusnya dan perkara lain. Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya tidak menjadikan orang yang kaya untuk menindas orang yang miskin. Bukan itu tujuan Allah jadikan rezeki itu dibagi banyak pada sebahagian orang. Bahkan sebaliknya, hendaklah yang kaya menolong yang miskin dengan harta bendanya, manakala yang miskin pula menolong yang kaya dengan tenaganya. Begitulah seterusnya. Tolong menolong, bantu membantu, sempurna menyempurnakan. Akan jadi sempurna lah. Satu organisasi, ada bos, ada GM, kan? Ada orang kanan dia, kemudian ada exec, ada pegawai, kemudian ada pembantu pegawai, dan ada kaki tangan sokongan. Semuanya tu membentuk satu bangunan. Kan? Sebagaimana ada lantai, ada tiang, ada dinding yang saling kukuh-mengukuh. Kemudian ada bumbung, kemudian adanya hiasan-hiasan. Yang ada setiap daripada sesuatu itu berperanan dalam membentuk pada suatu bangunan. Maka dia menyempurnakan. Hakikatnya kehidupan kita ni hamba yang lemah, ada kekurangan. Masing-masing pun ada kekurangan. Tapi kekurangan itu ditampal dengan sokongan daripada makhluk-makhluk Allah yang yang lain. Minum kopi ya. Okey, sikit lagi. Kalau ada soalan, boleh dituliskan di ruangan komen. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau saya tak boleh jawab, saya tak jawab lah. Masing-masing pihak hendaklah melaksanakan peranannya dengan niat yang ikhlas dan juga dengan cara yang baik. Jadi dua ni penting lah. Yang dalam apa-apa sebenarnya dalam ibadat lebih-lebih lagi. Ibadat ni syarat dia memang dua ni. Yang pertama, hati ikhlas. Niat yang ikhlas. Dan yang kedua, cara yang betul. Kalau dalam ibadat, ikut syariat lah. Ada salah satu yang pincang, maka tak kenalah ibadat kita. Termasuk juga ibadat umum kita. Ibadat umum ni bekerja lah. Saban hari kita cari nafkah yang halal, itu juga ibadat. Nak suapkan yang halal ke mulut isteri dan juga anak-anak, itu juga dianggap sebagai ibadat kerja kita. Itu ibadat umum. Ibadat khusus adalah ibadat yang disyariatkan oleh Allah Taala untuk kita laksanakan kewajipan kita lah. Jadi kedua-duanya pun perlukan dua syarat tadi. Yang pertama adalah niat yang ikhlas. Yang kedua adalah cara yang betul. Cara yang mengikut syariat. Pincang salah satu, maka akan pincanglah ibadat tadi. Seseorang yang dia nak semayang. Bila dia nak solat, dia solat tu dia tunggu orang. Maksud tunggu orang ni untuk berjemaah, okey lah. Dia tunggu ada orang untuk dia solat panjang. Kan?
Jadi solatnya betul, caranya pun betul, setiap tu dijaga, sunat dia dijaga, wajibnya wuduknya sampai air dia tidak ada najis pada tempat solatnya, pada pakaian dia. Syariat tu betul, cara tu betul lah. Dia pun semayang zuhur dia memang 4 rakaat. Pada rakaat kedua dia pun buat tahiyat awal. Maknanya semua tu betul lah. Tapi dia buat tadi tu daripada awal dia tunggu orang tengok. Orang tengok akulah. Orang tengok aku ni, orang nampak aku soleh ni. Orang nampak aku soleh. Walaupun yang dia buat tu betul, maknanya sah daripada segi zahir, tapi daripada segi batinnya Allah Ta'ala tolak. Wala'iyadzubillah. Bahkan dalam hadis disebut, solat yang sebegitu nanti di hari kiamat akan dicampakkan semula ke muka dia macam kain buruk. Solat tu macam kain buruk, dicampak balik ke muka dia. Ini rupa benda yang kamu persembahkan kepadaku, kata Allah. Ya, macam kain buruk je kamu bagi dekat aku, kamu semayang buat cantik-cantik, nampak luaran dia, padahal dalamnya kamu nak menunjuk ke orang saja. Ya, itulah permasalahan dia. Cik Zaidi, Ustaz asal Kampung Gajah, Perak, betul? Kampung apa Ustaz? Bukan Kampung Gajah, Korea Field. Kampung Gajah ni saya duduk kejap 2 tahun lebih. Bekerja di sana, sekolah sarjana sekejap. Duduk situlah, duduk dalam sekolah quarters, jadi warden kejap 2 tahun. Saya orang Teluk Ensen. Teluk Ensen tak jauh lah dengan Kampung Gajah. Kalau orang Kampung Gajah pekat lagi Peraknya. Lajak ke depan sikit orang Bote, Harry Bote. Kalau orang Bote lagi pekat lah. Teman orang Teluk Ensen. Adalah sikit-sikit. Cakap Perak tu tak boleh nak buang lah. Baik, di mana kita tadi 2 syarat. Kalau dia tak ikhlas, selesai. Amalan tu Allah campakkan balik macam kain buruk saja. Kalau dia ikhlas pula, tapi cara tak betul, tak kena juga. Saya betul-betul ikhlas ni. Pagi ni saya semayang, saya bangun daripada tidur, saya semangat pula rasa pagi ni. Jadi saya sebab terlalu ikhlas pada pagi ni nak semayang, saya semayang subuh 3 rakaat. Semayang subuh 3 rakaat. Biasa 2 je. Tapi sebab ikhlas ni, nak bagi lebih. Ikhlas tu betul dah. Tapi cara tak betul. Mana ada semayang subuh 3 rakaat. Jadi pun amalan yang sebegitu tertolak juga. Awal-awal tak sah dah. Yang tadi nampak macam sah, tapi Allah yang nilai dia tidak diterima. Yang ini awal-awal semayang subuh 3 rakaat, awal-awal kena tolak dah. Ikhlas macam mana pun, cara dia tak kena, maka tidak sah. Begitu juga dengan kehidupan kita dalam pekerjaan. Mungkin ada orang dia ikhlas, tapi cara dia tak kena, maka akan ada masalah pada pekerjaan dia. Ataupun mungkin yang dia laksanakan tu betul, tapi kalau dalam pekerjaan kita panggil passion lah. Akan ada masalah juga dalam pekerjaan. Dia punya hati dia. Orang kata, saya ni bekerja separuh hati ni. Kan, bukan nak sangat kerja dengan orang tua ni. Jadi bila keadaan macam tu, mungkin dia pun akan buat sambil lewa. Mungkin dia pun akan buat ada dendam pada sesuatu. Mungkin dia pun hatinya memberontak nak keluar daripada tempat tu. Ada sikit-sikit masalah, kena marah sikit je, dia pun tak boleh ambil positif. Daripada, mungkin dalam proses pembelajaran, dalam proses pendidikan, ada training dan sebagainya untuk kita tambah baik lagi kualiti pekerjaan kita. Akan ada cabaran-cabaran dalam dunia pekerjaan, antara kita, konflik-konflik yang berlaku di pejabat. Macam-macam lah perkara yang berlaku. Tapi kalau maknanya hatinya separuh saja, memang susah lah. Memang susah sikit. Dan saya ada satu kisah menarik tentang orang yang bekerja dengan separuh hati. Kan, orang yang bekerja dengan separuh hati. Ada seorang kontraktor lah kot, kontraktor ke arkitek ke, kita pun tak pastilah macam mana. Dia biasa ditugaskan untuk laksanakan job lah, untuk bina rumah ni. Jadi dia dah lama dah cakap kat bos dia, bos saya tak nak dah kerja, saya nak berhenti. Bos pujuk, kerjalah lagi, kamu kerja bagus. Kerjalah lagi, saya rasa saya nak bagi amanah kepada kamu. Kan? Kamu orang yang bagi saya kerja bagus. Saya tak mau bos, saya tak mau. Tolonglah. Maknanya akhirnya bos kata, okeylah. Kalau begitu kamu dah buat keputusan nak berhenti, saya minta satu saja. Projek yang terakhir. Kira final request lah.
sebelum kamu berhenti, saya minta kamu handle satu projek untuk bina sebuah rumah banglo. Kan, untuk bina sebuah rumah banglo. Itu last lah. Saya punya request kira last lah, bos tu kata. Lepas ni kamu boleh bersara lah. Kerana kamu nak berhenti. Dia pun, tak apalah. Dia kata, okey lah. Tapi hatinya tu separuh, bukan separuh lah, 3 suku lah. Sebenarnya terpaksa menerima saja job tu. Dia tak mau pun buat. Tapi dia ambil. Dalam keadaan, dia melaksanakan dengan separuh hati. Maka bila orang buat kerja separuh hati ni, orang kata apa, asas siap lah. Asas siap. Asas siap ni pun ada pepatah dia juga kan. Melepaskan batuk di tepi tangga. Ini pun belajar pepatah Melayu juga. Dr. Yusri Mazlan, Hafizahullah, cerita pada saya beberapa pepatah Melayu yang kita salah anggap kan. Batuk ni bukan dia pergi naik tangga batuk kat tangga apa benda, ada maksud melepaskan batuk kat tangga. Batuk ni adalah bahasa lama gayung. Orang dulu kan ada tempayan dekat luar, ya, kemudian ada tempat basuh kaki yang sepatutnya dia ada, lepas dia basuh kaki tu, dia letaklah balik pada tempat dia sebelum dia naik ke rumah tu kan. Yang ini maknanya sepatutnya sikit lagi nak habis tu. Habis dia adalah selepas dia basuh kaki, dia naik tu, dia basuh kaki, dia akan letakkan balik batuk tadi, gayung ataupun cebok tadi ke tempat asal dia. Maknanya kesempurnaan pekerjaan itu adalah dengan berakhirnya batuk tadi, gayung tadi berada di tempat yang diletakkan, atau atas tempayan ke kat mana ke tak apa. Yang ini dia basuh kaki terus dia letak atas tangga tu saja. Melepaskan batuk di tangga, maknanya kerjanya tak sempurna. Itu maksud melepas batuk di tangga, bukan dia naik tangga. Yang itu apa maksud dia? Tak ada kena-mengena kan. Jadi buat kerja bila dia nak cepat. Biasanya orang jadi macam tu sebab dia nak cepat lah. Dia nak cepat. Jadi dia pun terima job tu, kemudian dia pun buat half-hearted lah, separuh hati lah. Buat separuh hati. Bila buat separuh hati maknanya dia nak cepat, bahan pun dia tak tengok kualiti dia. Ya, orang yang dia assign untuk buat pun asal siap lah. Istilah dia asal siap. Mungkin dekat situ pun dia boleh manipulate juga lagi lah bahan-bahan dia. Dia pakai bahan yang senang nak dapat, janji ada lah. Bahan yang janji ada dalam plan mungkin yang high quality punya. Tapi high quality kena tunggu barang import, akan makan masa. Contoh macam tu. Jadi nak bagi cepat, tak apalah, orang bukan tahu pun. Asalkan aku buat, asalkan siap, aku serahkan dan aku boleh berhenti. Sudah. Kan? Orang ni nak sangat aku buat lebih kurang. Dia pun buat. Dalam keadaan yang sangat serba kekurangan. Maknanya cepatlah siap. Akhirnya dia pun serah kunci dia pada bos dia. Bos, sebagaimana yang dijanjikan, ini kerja terakhir saya. Saya dah selesaikan. Jadi sekarang saya boleh berhenti dengan aman. Saya dah tak mau dah kerja ni. Jadi bos tu pun cakap pada dia. Bos kata, okey, saya orang yang tunaikan janji. Sebagaimana janji saya pada kamu, ini adalah projek yang terakhir. Dan kamu dah banyak berjasa kepada saya dan juga kepada syarikat ini. Sebenarnya projek ini, dia pun ambil balik kunci tadi. Dia pun serah pada orang tadi. Dia kata, projek ini adalah dedikasi daripada saya sebagai hadiah di atas segala jasa kamu sebelum ini. Tanah ni dan banglo yang kamu sendiri bina ini adalah untuk kamu. Bos tadi bagi kunci tu balik pada dia. Dia kata sebenarnya ini adalah banglo kamu. Ini adalah banglo kamu. Aku menghargai kamu kerana pekerjaan kamu yang selama ni membantu aku. Jadi apa perasaan? Kita boleh bayang tak? Apa perasaan dia tadi? Dia pun tahu dia bina rumah tu 2-3 tahun runtuh. Sebab apa? Sebab kualiti yang dia bina. Dia pun acuh tak acuh dan sebagainya. Jadi itu orang yang dia kerjanya pun half-hearted. Dan kerja itu bukan setakat half-hearted, dia bawa pula kepada cara yang tidak betul. Kerja separuh hati saja, kalau kita kata masih lagi pekerjaan dia tu bawa kepada cara dia betul, boleh tahan lagi lah. Dia bertahan sajalah. Kan?
tak ada passion. Dia kerja tapi terpaksa kerja. Kalau tak kerja, tak ada. Anak bini tak makan, jadi dia kerja. Tapi kerjanya separuh hati. Tapi dia buat cara betul, boleh tahan lagi. Tapi berapa banyak yang pekerjaannya tadi yang half-hearted bawa kepada perkara yang betul. Kebanyakannya dia akan bawa pada yang tak betul. Sebab dia tak ada hati di situ. Maka dia buat lebih kurang. Dia buat tak acuh. Maka itu yang berlaku. Amanah yang dikhianati. Amanah yang dikhianati. Okey. Menyesal tak sudah? Ya, sungguh. Puan Irma kata, menyesal tak sudah kawan tu. Dapat banglo reput. Dapat banglo reput. Okey. Mana tadi? Kita habiskan sikit syarah daripada Syekh Fahmi Zamzam. Masing-masing pihak hendaklah melaksanakan peranan dengan niat yang ikhlas dan juga cara yang baik. Okey, 2 syarat tadi ingatlah ya. Dalam ibadat kita, begitu juga dalam pekerjaan kita. Maka jangan sekali-kali seseorang majikan bertindak kasar dengan para pekerja. Bahkan hendaklah dia menganggap para pekerjanya itu adalah saudara-saudaranya. Mereka juga anak cucu Nabi Adam AS. Mereka memerlukan sesuatu yang sama dengan keperluannya. Kita buka niaga. Kita cari pekerja. Kita ni cari makan. Pekerja yang kita hire untuk kerja dengan kita pun nak cari makan. Tiba-tiba kita perah dia kerja, kita makan, dia tak makan. Itu zalim. Kan, itu zalim. Kita kerja sama-sama. Bahkan kadang-kadang bukan kerjanya tu sama-sama. Tapi sebab kita bos, sebab dia kuli, maka kita tak heran langsung pada dia. Kita makan, dia tak makan. Tak jadi. Padahal keperluannya sama seperti kita. Dia pun perlu makan, dia pun perlu ada rumah. Dia pun perlu tanggung anak isteri dia dan sebagainya. Oleh itu, hendaklah dia memberikan pakaian atau makanan kepada mereka atau gaji yang membolehkan mereka membeli pakaian atau makanan. Dan janganlah suka membebankan mereka dengan tugas yang berat, yang melampaui batasan lah, yang ternyata susah untuk mereka laksanakan. Kalau boleh, hendaklah para majikan menolong para pekerjanya dalam melaksanakan tugas mereka atau sekurang-kurangnya memudahkan pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepada mereka. Kita bagi, kita bantu. Kalaupun kita tidak secara langsung bersama-sama buat dengan dia, tapi kita bantu untuk selesaikan. Tengok macam mana dalam peperangan kan, ketika mana diagih-agihkan kerja kan, diagihkan kerja waktu dalam perang Khandak tu. Seorang sahabat kata kami korek parit. Satu sahabat kata saya pergi masak. Satu sahabat kata saya sediakan kelengkapan. Satu sahabat kata saya adalah masing-masing dia cari. Dan akhirnya Nabi SAW sendiri bangun, saya pergi cari kayu api. Sahabat kata, ya Rasulullah, tak perlu, kamu duduk saja. Tidak, tak boleh. Masing-masing dah dapatkan tempat masing-masing dalam pekerjaan. Saya pun kena cari sesuatu untuk saya buat juga. Maka saya akan pergi cari kayu api. Maka itulah memudahkan ataupun kalaupun tidak dilaksanakan bersama-sama dengan pekerjanya, maka cari keadaan yang boleh memudahkan kepada pekerjanya untuk melaksanakan tugas yang dibebankan. Ini adalah akhlak mulia yang patut mendapat perhatian daripada kita semua supaya suasana aman dan keselesaan hidup wujud dalam semua lapisan masyarakat kita. Jadi ada hadis sahabat tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa kalikah seorang majikan dia nak maafkan pekerja dia? Berapa kali seorang majikan dia nak maafkan pekerja dia? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, 70 kali dalam sehari. Kalau pekerjamu buat salah, kamu maafkan dia. Masih kena maafkan. 70 kali sehari ni kalau kita bahagi, sejam 3 kali salah, masih lagi kena maafkan. Macam mana tu? Nak bagi tahunya tolak ansur tu. Nak bagi tahu tentang tolak ansur tu. Yalah, orang bagi arahan kadang-kadang salah faham. Arahan salah juga tu. Kita bagi tahu ikan ni pergi bakar Ikan ni pergi bakar. Satgi dia rebus. Orang kata pergi bakar, dia pergi rebus. Ni kenapa jadi ikan rebus ni? Tadi saya pesan apa? Bos bukan pesan suruh rebus ke? Astaghfirullah. Kamu dengar ke tak dengar tadi? Kan saya dengar bos cakap rebus. Saya rakam yang saya cakap tadi. Cuba tengok balik FB live tu. Saya rakam yang saya cakap tadi. Saya cakap dia, Allah minta maaf lah apa tuan, saya
Saya waktu bos cakap tadi tu sebenarnya saya tengah duk terfikir pasal masalah anak saudara saya ni. Jadi macam kepala tu menerewang sikit. Tak apalah. Kalau kamu kata begitu, tak apalah. Ikan rebuih pun ikan rebuih lah. Kan? Jadi dimaafkan. Ada benda-benda yang dia tersilap dan dimaafkan. Tapi itu bergantung jugalah. Ada hal disiplin, ada hal ni. Tapi Nabi anjurkan kepada kita. Dalam hadis Nabi kata sampai 70 kali dalam sehari, maafkan dia. Maknanya masih ada tolak ansur. Tapi kalau sudah membahayakan, kalau sudah memberi masalah yang besar, yang itu adalah, dia ada step-step dia kan. Orang buat masalah, masuk dalam disiplin. Orang yang disiplin juga masih lagi terus masalah, maka dipecat. Jangan lagi bagi dia bekerja. Baca kitab Adabul Mufrad, Imam Bukhari, banyak hadis-hadis dalam tu, cerita tentang bab hamba tu, sampai pada bab hamba, bab macam mana majikan dengan pekerja. Sayyidah Aisyah juga pernah menjualkan hamba dia kerana hamba dia buat dajal kat dia. Isteri Nabi kan. Sayyidah Aisyah, ada seorang hamba dia racunkan tuan dia. Itu melampau lah. Kan macam mana kau aniaya tuan kau sendiri. Tuan kau baik-baik bagi kau makan, bagi kau tempat tinggal elok-elok. Cuma kisahnya adalah Sayyidah Aisyah janji dengan dia, engkau kalau aku mati engkau merdeka. Patutnya dia bersyukur, patutnya dia berterima kasih lah. Sebab kemerdekaan itu dikaitkan, dia bersabar je lah. Bersabar, elok-elok tunggu kan. Sampai ketika dia, maknanya meninggal Aisyah, jadi bebas dia merdeka daripada perhambaan. Tapi sebab dia tak boleh sabar, maka dia dajal. Istilah dia dajal lah, dia aniaya. Dia racunnya Aisyah. Sampai jadi sakit. Radhiyallahu anha. Sakit Sayyidah Aisyah. Bawa jumpa dengan tabib. Tabib beritahu ni ada orang buat kamu ni. Cuba tengok, cuba tanya orang keliling kamu tengok. Akhirnya didapati hamba dia yang buat. Maka Aisyah kata, aku bela kamu elok-elok, kamu buat aku macam ni. Lalu dijualkan dia hamba tadi tu kepada Arab yang Ashabul Arab kan, yang Arab yang paling teruk. Biar kamu rasa macam mana dapat majikan yang jahat. Kamu dapat majikan baik, kamu buat jahat pada majikan kamu, aku jualkan kamu dengan harga yang sangat murah. Kan, maknanya orang ni, hamba ni kalau dijual dengan murah, maknanya nilai dia teruk. Maknanya nilai teruk ni, majikan pun akan lakukan dia dengan teruk. Maknanya diseksa, biasanya diberikan. Kamu dapat majikan baik pun kamu buat macam ni. Jadi itu juga pernah berlaku kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maka kita bertolak ansur. Kita jadi orang bawah, kita tolak ansur dengan bos. Kita jadi bos, kita tolak ansur dengan orang yang berada di bawah kita. Jadi satu perkara lagi adalah, kalau kita lihat hamba-hamba ini ataupun pembantu-pembantu ni, mereka perlu dialimkan. Maksudnya diberikan pendidikan. Sebab tu kita bos, kita kena fikirkan apa orang-orang yang di bawah kita punya, kita panggil apa ya, kemajuan dia. Kan kalau bos untuk company dia bagi training. Jadi dialimkan juga orang-orang bawah kita, disupply pada mereka bahagian daripada spiritual mereka. Kalau kita tengok dalam sirah, dalam sejarah, pewaris daripada ilmunya, kebanyakan daripada ulama-ulama pada zaman tabi'in, khususnya mereka itu adalah asalnya hamba kepada sahabat-sahabat. Contohnya kalau dalam silsilah Zahabiyah dalam ilmu hadis, kan Imam Malik ambil daripada Nafi', ambil daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar sahabat Nabi, anak Sayyidina Umar. Okey, jadi itu silsilah Zahabiyah dia panggil. 3 peringkat je sampai pada Rasulullah. Hadisnya, sanadnya pendek, dekat sangat antara Imam Malik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nafi' ni siapa? Nafi' ni maula Ibnu Umar, hamba Ibnu Umar asalnya. Macam mana seorang asalnya hamba sampai jadi boleh jadi ulama besar, yang membuahkan anak murid besar pula. Begitu juga Ibnu Abbas, sahabat Nabi, sepupu Nabi, anak muridnya adalah daripada kalangan hamba asalnya. Jadi dialimkan orang yang berada di bawah pekerjaan. Asalnya pembantu dia, tapi pembantu dibantu juga daripada sudut spiritual dia. Alimkan dia, pandaikan dia, berikan dia training. Kamu kena pandai macam ni, kalau kamu hidup kehidupan kamu macam ni. Pendidikan. Dia jadi murabbi, bukan saja dia bantu daripada sudut mana orang tadi bantu dia bekerja untuk dia, khidmat pada dia. Tapi orang yang makhdum, yang dikhidmatkan itu, kena fikir juga apa yang dia nak beri kepada khadim dia. Dan ramai ahli khidmat, mereka jadi alim kerana dialimkan, maknanya ditarbiyah oleh orang-orang yang mereka khidmatkan. Para masyayikh pun banyak. Syekh-syekh besar kebanyakannya adalah
ada juga yang jadi syekh itu kerana jadi ahli khidmat sahaja. Ikut tolong bawa beg syekh, tolong bawa beg tuan guru. Akhirnya jadi tuan guru. Kerana apa? Kerana dapat tarbiyah khusus daripada guru tadi. Jadi itu juga berlaku kepada zaman sahabat dan juga zaman tabi'in, di mana mereka ni adalah ahli khidmat. Begitu juga sahabat-sahabat Nabi sendiri, berapa banyak daripada kalangan awliya dan juga alim ulama yang mereka jadi alim kerana khidmat mereka, bantuan mereka kepada Nabi SAW, dan Nabi berikan yang terbaik kepada mereka dalam kehidupan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, azza wa jal, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih kepada semua yang bersama-sama kita pada petang ini. Satu hadis yang kita bincangkan, insya-Allah minggu hadapan hari Selasa juga pada waktu yang sama jam 4 petang untuk kita bahaskan hadis yang ke-10 insya-Allah. Yang ini tajuknya bertimbang rasa kepada pengikut pula, follower. Ada orang yang ikut kita, jadi timbang rasa kepada orang yang mengikuti kita. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak kepada yang sudi bersama-sama, yang tuliskan nota juga. Ada banyak ni, Kak Azrin ada, Kak Syah ada, Kak Irma, Kak Kamisah, Kak Nurizita, dan juga yang lain-lain. Jazakumullah khairal jazak. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kelas-kelas di Kubat Center. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.